Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah perkongsian pada kali ini ialah berkaitan dengan memuliakan ibu bapa dan bahagiakan keluarga. Sebuah tajuk yang diambil daripada pembelajaran pendidikan Islam bagi tingkatan 2, pelajaran yang ke-26 dalam bidang akhlak Islamiah. InsyaAllah kita akan membincangkan tentang perkara-perkara berikut, iaitu cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga, dalil nakli kewajipan beradab dengan ibu bapa, kepentingan beradab dengan ibu bapa dan keluarga, punca penderhakaan kepada ibu bapa dan akibat tidak beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Kita pergi kepada dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa, yang mana kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa dengan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsanan wabizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. Yang bermaksud, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang-orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga diri. Dalilnya daripada ayat wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada ibu bapa kamu. Dan sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridar rabbi fi radiyal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, iaitu redha Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, terletak pada redha ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ataupun kemarahan ibu bapa. Seterusnya, cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Kita bahagikan kepada 3, iaitu melalui hati, percakapan dan tingkah laku. Kalau melalui hati, setiap anak wajib berkasih sayang terhadap ibu bapa. Contohnya, sentiasa menjaga hati dan perasaan serta tidak membenci mereka. Itu berkasih sayang. Yang kedua, prihatin dan mengambil berat dengan selalu bertanya khabar serta menghulurkan bantuan yang diperlukan. Kena tanya khabar mak ayah. Yang ketiga, hormat menghormati antara satu sama lain dengan memupuk kasih sayang dan membina keluarga yang bahagia. Contohnya, selalu ceria dan menunjukkan muka yang manis di hadapan mereka. Yang kedua, cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga dari sudut percakapan. Yang pertamanya, bersopan santun. Sopan santun, bercakap dengan nada suara dan intonasi yang lemah lembut. Contohnya, tidak meninggikan suara dan marah kepada ibu bapa dan ahli keluarga. Yang kedua, tidak menyanggah percakapan ibu bapa, mendengar dengan penuh
Kita kena dengar dengan penuh prihatin. Jika tidak bersetuju dengan apa yang diperkatakan, maka diam sahaja ataupun carilah kelembutan dalam teguran. Cari teguran yang, maksudnya tegur dengan cara yang paling berhemah kalau kita tidak setuju dengan apa-apa yang diperkatakan. Yang ketiga, lembutkan suara. Menggunakan suara yang lembut, yang menyenangkan hati, menjaga perasaan. Seterusnya, cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga melalui tingkah laku, iaitu yang pertama, selalu menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Sebab apa? Sebab kalau kita selalu kunjungi mereka, dapat menghilangkan perasaan rindu anak dan cucu. Dapat hilangkan rindu kita dengan mak saudara, dengan ahli keluarga yang lain contohnya. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa dan dapat mengeratkan silaturahim dalam masyarakat. Ini salah satu adab. Apabila ibu bapa dah tak ada, kenal pasti kawan-kawan mereka, kenal pasti dengan siapa mereka suka, dan teruskan hubungan baik dengan kawan-kawan mak dan ayah kita. Yang seterusnya, merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Contohnya, kalau perlu ke hospital, pergilah hospital. Kalau perlukan ubat, belilah ubat dan sebagainya. Memberikan nafkah atau perbelanjaan kepada ibu bapa. Memberi nafkah dan perbelanjaan ni bukan isunya kita berapa banyak yang kita bagi, tapi cukuplah untuk hulurkan sedikit kepada mereka walaupun mereka tak minta. Apatah lagi untuk kita bagi duit itu dengan harapan untuk membalas jasa, memang takkan terbalas. Tapi hulurlah sedikit rezeki yang kita ada, supaya rezeki yang kita dapat itu, sama ada melalui wang ringgit dan apa sahaja, mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita berkongsi rezeki dengan ibu bapa dan keluarga. Okey, seterusnya, kepentingan beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Apa kepentingan dia? Yang pertamanya, umat Islam akan dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul yang mengkehendaki setiap orang Islam beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Yang kedua, membina kewibawaan diri. Keluarga yang bahagia dan saling berkasih sayang dapat membentuk individu yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dengan beradab dengan ibu bapa ni, kita akan dapat membina kewibawaan diri kita. Yang ketiga, menjadi contoh teladan, kerana setiap orang yang beradab dengan ibu bapa akan diikuti oleh orang lain. Orang akan tengok kita, contoh kita macam mana layanan kita terhadap ibu bapa kita. Yang keempat, membina keluarga yang bahagia, kerana saling membantu, berkasih sayang, hormat menghormati. Okey, kemudian kita pergi kepada punca penderhakaan. Punca penderhakaan terhadap ibu bapa. Yang pertama, kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Anak tidak dapat menilai antara baik dengan buruk dari sudut agama. Contohnya, anak tidak rasa bersalah membantah ataupun bergaduh dengan ibu bapa, kan. Yang kedua, tidak menghayati pengajaran agama di sekolah. Kurang menghayati pengajaran agama di sekolah. Tidak mengamalkan apa-apa yang dipelajari.
iaitu belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan saja. Apa yang dia belajar kat sekolah dia tak apply. Yang ketiga, pengaruh rakan. Terpengaruh dengan rakan yang negatif, melakukan perkara yang tidak baik, yang buruk-buruk tu dia ikut kawan dia. Kemudian nak kembali ke pangkal jalan pula susah kan. Tak nak dengar nasihat ibu bapa. Contohnya kita keluar daripada rumah walaupun mak ayah kita tu melarang kita keluar, tetapi demi nak jaga hati kawan-kawan tu, kita lupakan larangan daripada mak ayah kita, tapi kita ikut kawan-kawan. Okay, next, akibat tidak beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk syurga anak derhaka. Akibat kita bahagikan kepada 3 juga, iaitu akibat terhadap individu, masyarakat dan negara. Kalau daripada sudut individu ni, semestinya akan mendapat kemurkaan Allah. Allah marah, Rasul marah, tidak mengikut apa yang disuruh oleh Allah itu, yang mana kita baca tadi, wabil walidaini ihsana tu, kita tak ikut, akan mendapat kemurkaan Allah. Dan disisih oleh ibu bapa dan keluarga. Okay, sekiranya kita tidak beradab dengan ibu bapa dan keluarga, semestinya kita dibuang keluarga, ataupun kita sendiri yang rasa terbuang daripada keluarga. Sedangkan kita tahu bahawa keluarga adalah tempat untuk kembali ataupun tempat untuk rujukan bagi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita. Seorang anak ada masalah, siapa dia cari? Last mak ayah juga. Okay? Beruntunglah bagi orang yang masih mempunyai ibu bapa di dunia ini, yang mana boleh lagi minta nasihat daripada mak ayah tentang sesuatu masalah yang kita tak dapat nak selesaikan sendiri. Yang ketiga, berdosa besar. Ini kita tak perlu nak huraikan dengan lebih lanjut lah, semua orang tahu. Berkaitan dengan dosa tidak beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Okey, daripada sudut masyarakat, tidak dihormati oleh masyarakat, perpecahan keluarga dan susah untuk mendapat kawan yang baik. Ini daripada sudut masyarakat. Bila kita tidak beradab, maka keluarga akan berpecah. Orang sekeliling tidak akan hormat. Oh, dia ni lah yang buat dekat family dia macam ni, macam tu kan. Susah mendapat kawan yang baik, kerana orang yang baik akan memilih kawan yang baik. So kalau kita tak baik, kita tak beradab, susahlah nak dapat kawan yang baik. Okey, daripada sudut negara, kesan dia akibat tidak beradab dengan ibu bapa ni, negara tidak maju. Kerana apa? Institusi kekeluargaan itu runtuh. Sedangkan nak majukan negara, keluarga kena hebat dulu, kerana keluarga kena bersatu padu dulu. Okey, tidak aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Tidak ada kerjasama di antara dalam keluarga, dah tak ada kerjasama, apatah lagi dalam melibatkan isu-isu negara. Okay, berlaku berbagai gejala sosial. Berlaku gejala sosial ni yang menyebabkan kerajaan terpaksa membelanjakan wang yang banyak, tenaga dan masa untuk pemulihan akhlak. Contoh, kalau kita tidak beradab dengan ibu bapa kita, banyaklah kita tak duduk dengan keluarga, contohnya lari daripada keluarga, macam-macam boleh. Dadah apa. So nak elokkan balik, nak pulihkan balik akhlak ni,
Kalau dah kena masukkan pusat serenti, berapa pula dia punya perbelanjaan. So banyak duit kerajaan yang akan hilang untuk usaha-usaha macam tu. So sama-samalah berubah untuk sesuatu yang lebih baik kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Okey, dan yang terakhir, marilah kita sama-sama mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa kita. Dengan doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun itu untuk kita baca sendirilah. Cuma kalau kita untuk baca ramai-ramai ataupun kita mengetuai satu majlis ataupun mengetuai doa untuk ibu bapa, kena tukarlah sikit cara pembacaan dia, iaitu Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka semua sebagaimana mereka menjaga kami ataupun mengasihi kami semasa kami masih kecil lagi. InsyaAllah itu saja perkongsian dari saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.